Bab yang kedua saya nak sentuh juga tentang bab mukhannas. Baik, mukhannas ini tuan-tuan disebut dengan maksud, kata para ulama, adalah seorang lelaki yang berperwatakan seperti perempuan. Dan mukhannas ini, kata para ulama fiqh, ada dua. Satu mukhannas yang disebut hilqatan ataupun khalqi, secara semula jadi, dan yang kedua ghairu khalqi, yang dibuat-buat, tidak semula jadi. Apa jantina mukhannas ini? Lelaki. Jadi tadi saya berjumpa dengan seorang pemuda. Seawal bila dia telefon saya, tuan-tuan, saya dengar suara ni macam perempuan. Tapi bila jumpa tadi, memang clear cut dia seorang lelaki. Cuma suaranya halus seperti seorang perempuan, lembut, dan gerak-gerinya pun lembut macam perempuan. Bagaimana hukum mereka ini? Jadi kata Imam An-Nawawi dalam perbahasan, bahawasanya mukhannas khalqi ini tidaklah bersalahan dan tidak termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi laknat kepada mereka yang menyerupai wanita, sebab kelembutan mereka itu secara semula jadi, bukan dibuat-buat. Tetapi pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai menambah kepada perbahasan Imam An-Nawawi, seorang mukhannas khalqi ini mestilah sedaya upaya meminimumkan watak-watak sifat-sifat keperempuanan itu. Jadi tuan-tuan, saya nak kata begini, dalam masyarakat kita, kita faham ada kumpulan lelaki yang lembut ini, betul tidak? Masa sekolah, masa di kampung, ada tak lelaki-lelaki lembut ni? Ada. Tapi soalnya mereka ni biasa diejek, betul? Apa yang kita ejek dia? Biasa-biasa sotong lah. Tuan-tuan, saya yakin pada asalnya mereka tak ada pun kecenderungan nak jadi seorang gay ataupun maknyah, transgender. Tapi kerana hari-hari dibuli dengan ejekan-ejekan yang mencederakan emosi mereka, akhirnya kata apa mereka? Dah, kalau hari-hari kau ejek aku sotong, biar aku jadi sotong kurita betul-betul. Tengok tuan-tuan, kesan bila kita mengejek, membuli seseorang dengan kata-kata. Sebab itu bully mental lebih dahsyat kesannya daripada bully fizikal. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik, adapun kelompok yang kedua disebut sebagai mukhannas ghairu khalqi, lelaki yang seperti perempuan tapi dibuat-buat. Kan itulah dalam hal ini saya biasa menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua di mana-mana tempat, pencegahan awal perlu dilakukan. Antaranya apa? Kita membesarkan anak mengikut jantina asalnya. Kalau dia anak lelaki, biar dia lasak, dia bergaduh sampai berdarah-darah pun tak apa. Sebab apa? Dia budak lelaki. Kalau dia perempuan, asuh dengan kelembutan, selari dengan apa yang Allah ciptakan daripada fitrah seorang perempuan ataupun wanita itu. Apabila seorang ibu dan ayah membesarkan anak tidak mengikut jantina asal anak itu, maka di sini berlaku kekeliruan. Seorang transmen yang sudah mengatakan itu lebih dekat sebagai seorang lelaki walaupun dilahir sebagai seorang perempuan, kata dia apa tuan-tuan? Dia bukan nak salahkan ayah dia, tapi ditakdirkan bila dia lahir, ayah dia nak sangat yang lahir itu anak apa tuan-tuan? Anak lelaki. Tapi yang lahir dia anak perempuan. Subhanallah, apa yang berlaku? Bermula saat dia lahir itu, ayah dia yang membesarkan dia. Yang cara hal baju, cara hal makan minum, ibu ni duduk tepi. Ayah dia yang besarkan dia. Bila raya pakai baju Melayu, akhirnya dia confused dengan identiti dia yang sebenar. Tuan-tuan, ini yang saya katakan, pendidikan awal di rumah sangat penting.
dalam memastikan anak-anak kita tidak terpesong mengikut tempat-tempat yang tidak sepatutnya, terutamanya perlakuan menjadi transgender ini.